example, ini example extra, example luar. Okay, given P1302, find determinant P. Okay, first kali determinant kita denote dengan tanda modulus. Okay, so kena hati-hati dekat sini. Kalau matrices biasa, kita akan denote dengan square bracket. Tapi kalau determinant, modulus tu. Okay, ini matrik biasa. So, sebab kadang-kadang nanti bila kita dah buat banyak-banyak latihan, kadang-kadang kita confuse. Kita nak buat tanda mana kan. So, kalau salah tanda tu, konsep dia memang dah salah. So, kalau soalan objektif, kadang-kadang dia boleh tolak markah. Okay, so hati-hati. Determinant we denote dengan modulus sign. So, ini saya rasa korang dah belajar waktu sekolah. Ingat lagi tak macam mana cari determinant? What is the formula to find determinant? Ambil kau. Cakap cepat dah ni. Okay, what is the formula to find determinant untuk 2 by 2? Ingat tak? AD minus BC. Yes, itu adalah formula dia. Okay, so macam mana kita nak buat? Selalu kita ingat macam ni je lah. AD minus BC. Okay, so nampak Nampak dia punya macam dia punya path dia tu. So, this is A, B, C, and D. So, AD, so 1 times 2 minus 3 times 0. So, automatically we'll get determinant equals to 2. So, simple je untuk determinant 2 by 2 matrix. Ni. Okay. Untuk determinant 3 by 3 matrix, kita tak ada ADBC apa semua-semua sebab kita kan 3 by 3. So, ada 9 entry dalam tu kan. So, apa yang kita akan buat? Kita akan menggunakan minor dan juga cofactor. Okay, dia sebenarnya nama dia. Okay, ni saya tulis terus lah. Okay, determinant untuk 3 by 3, kita akan menggunakan nama dia expansion using cofactor. Benda gitulah nama dia. Okay, expansion using cofactor pada row mana-mana. Okay, so maksudnya sebelum kita cari determinant, we need to know how to find minor. Lepas tu cofactor. Okay, so saya tengok kepada example seterusnya. Okay. Sebesar-besar alam dia punya tulisan dia. Okay, kecil sikit. Okay, so we have matrix A, negative 3, 1, negative 3, negative 1, 3, 1, 7, negative 2, negative 1, 9, 5. So, find ini semua. So, M ini kita panggil dia sebagai minor. C ini kita panggil sebagai cofactor. Dan dia sebenarnya benda yang hampir sama, cuma berbeza dari segi sign sahaja. Okay, so kita tengok macam mana nak cari minor. For example, here we have minor 1, 2. Okay, 1, 2 ni denote sebagai apa? 1, 2 tu denote apa? Row 1, column 2. Yes. Yes, row column. Row 1, column 2. So, yang mana satu daripada matrix A kita, elemen row 1, column 2? Negative 1. Negative 1. Yes, very good. Okay, so row 1, column 2. So, negative 1. Okay, ni saya salin balik lah sebab nanti saya takut dia terconfuse. Okay, this is A So, negative 3, 1, negative 1, negative 1, 7, 9, 3, negative 2, 5. So, kita nak M12. So, row 1, column 2. So, apa yang kita akan buat? Kita tanda dulu elemen 1, 2 tu. Then, kita akan delete dia punya row dan juga column. Okay, so yang tinggal adalah, okay, so minor. Yang tinggal adalah, tengok tanda tu betul-betul itu saya buat macam tanda determinant tu. So kita kiranya daripada 3 by 3 tu, kita kecilkan dia, delete row dan column supaya kita dapat dalam bentuk determinant. So number dia adalah 1, negative 1, negative 2, 5. Okay. So, macam mana nak cari? Kalau ni macam kita cari determinant tadi lah. AD minus BC. So, kita dapat 1 times 5 minus negative 2 times negative 5. Okay, tolong kirakan untuk saya dapat berapa? 5 minus 10. Dapat berapa? Negative. Betul ke saya tulis ni? 1, negative 1, negative 2, 5. 5. Salah number Negative 2 tang mana ni? Negative 2, negative 1. Saya salah nombor Salah. negative 2, negative 1.
Oh, pening dah pagi ni. Oh, biasalah pagi kan otak baru nak berjalan kan. 5. -1. Okay. So, jawapan dia berapa? 3. 3. Okay. So, ini adalah minor. So, sekarang kita nak cari cofactor. So, macam mana kita nak cari cofactor? Okay. So, cofactor 1, 2. Okay, sekarang ni formula dia. Formula untuk cari cofactor adalah cofactor tu dekat mana? Okay. Cofactor formula dia adalah -1 I plus J darabkan dengan minor IJ. Okay, ini adalah formula. So sekarang ni maksudnya kita kena letak -1. Okay, lepas tu tengok IJ kita 1 plus 2. Lepas tu darabkan dengan kita punya minor 3. Okay, so kita akan dapat -1 kuasa 3. So dapat -1. So -1 times 3. So dapat -3. So this is our cofactor. Okay, dan sebenarnya cara nak cari cofactor ada cara yang lagi mudah. Kita gunakan ini. Plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Kiranya matrix sign ni, okay. Matrix sign ni maksudnya dekat sini. Okay, sekarang ni kita tengok. Tadi kita ambil pada 1, 2 kan. So 1, 2 tanda dia negatif. So minor kita ni kita akan darabkan dengan negatif. So jadi negatif minor 3. So dapat benda yang sama. Itu lagi mudah lah daripada gunakan formula. Okay, setakat ni clear? Clear, madam. Clear. Okay. So now moving to M31C31. Okay. So tak ada ruang dah ni. Tepi lah. Okay. So M31. Okay. So daripada sini kita ada matrix A. Matrix A kita tadi yang ini. 3, 1, -1, -1, 7, 9, 3, -2, 5. Okay. So apakah entry 31? Yang mana satu? -1. Yes, but row 3, column 1. Okay, so kita pun macam biasa macam tadi, tutup dia punya row, tutup dia punya column. So yang tinggal adalah -1, 3, 7, -2. Okay, lepas tu kita pun kira menggunakan AD minus BC. AD minus BC, so we'll get -1 times -2 minus 3 times 7. So kita akan dapat jawapan -19. Okay, itu baru minor. Then kita nak cari cofactor. So cofactor 31. Okay. So tak nak guna formula pun boleh. Kalau saya suka guna yang positif tu. Positif negatif positif tu. Okay. Kita tengok entry 31. Tanda dia positif. Okay, ni 31. So tanda dia positif. So maksudnya kita letak positif darab -19. So kita akan dapat -19. Itulah cara dia untuk cari cofactor. Okay. So next one adalah apa soalan tadi lupa dah. M23. Okay. Again, we have matrix A. 3, -1, 3, 1, 7, -2, -1, 9, 5. So, boleh tolong bagi tahu saya entry 2, 3 berapa? -2. Yes, -2. So, delete dia punya row, delete dia punya column. Yang tinggal adalah, okay, ingat tanda dekat sini tanda determinant bukan bracket. A tadi matrix, so dia bracket. So sekarang ni kita nak kira determinant. So 3, -1, -1, 9. Again, AD minus BC sebab kita nak cari determinant. Kita nak cari determinant yang kita dah kecil-kecilkan tadi. So nama dia kan minor. So maksudnya minor maksud dia determinant kecil-kecil dalam kita punya
Matrik besar tu. Okay, so AD minus BC, then 9 times 3 minus -1 times -1. So we'll get 20. 20 apa? Minus -1 times -1. 20 9 3 27. 26 26. Yes, 26. Okay. Kenapa? 3 tu -3 ke apa soalan dia? Saya salah row. Betul tak kan? Okay. So sekarang, ke soalan saya daripada awal saya dah salah ni? Soalan dia -3 lah. Soalan dia -3 ya anak-anak. Saya salah soalan. Harap maaf pagi-pagi kan. Okay. So jawapan dia -28. Okay. Itu satu benda pasal matrices ni. Dia senang tapi dia salah sikit je lah. Habis terus. So kena sangat hati-hati dengan matrices. Okay. So we have -28 sebagai dia punya minor. So sekarang tolong bagi tahu saya cofactor 23. Cofactor 23 apa dia? 28. 28. Mana hilang negatif tu? Sign dia negatif juga. Yes, sign dia negatif juga. Okay, thank you. So sekarang ni tengok 23 kita ada negatif. This one Element 23. So kita ada negatif, darabkan dengan negatif minor kita tu. So dapatlah 28. Dah siap. Senang je kan untuk minor dan cofactor bagi elemen-elemen. So benda ni yang kita akan gunakan untuk cari determinant. Okay. So itu satu benda lah kita akan gunakan untuk cari determinant. Satu lagi kita boleh gunakan cofactor untuk mencari adjoint. Dan seterusnya daripada adjoint tu kita boleh gunakan untuk cari inverse kepada kita punya matrix. Okay, itu nantilah. Kalau sempat hari ni kita tengok, kalau tak sempat kita tengok esok Okay, satu lagi soalan. Cofactor lagi. Kecilkan sikit. Find the cofactor matrix of A given that matrix A seperti itu. Okay, sekarang ni kita kena cari cofactor tapi cofactor untuk keseluruhan matrix kita. Okay, bukan satu-satu elemen tadi. Okay, so kita akan cari cofactor of A. So, kita buat cara dia, kita buat rumah besar. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih. Okay. Lepas tu, dalam rumah besar tu ada bilik-bilik kecil. Okay, kecil buatlah sampai 9 bilik. Then, since soalan minta cofactor, so kita perlu letak sign positif, negatif, positif. Dekat depan setiap bilik tu. Dia alternating sign ya. So, positif, negatif, positif. Macam tu. Dia mesti alternating sign. Okay, so apa yang kita akan buat? Macam biasa, kita akan pilih dia punya entry dan kita akan tutup row dan column dia. So for example, kita nak isi yang ni, 1, 1. So kita tutup row 1, kita tutup column 1. So yang tinggal adalah 4, 5, 0, 6. Okay, saya tak ingat saya dah beritahu belum. Saya tak beritahu. Okay. Kalau cofactor, kita buat rumah besar, ada tambah tolak tambah semua ni. Kalau minor, if minor, sama je tapi without positive negative sign. Okay, ni sebab soalan dah memang dah terus bagi tahu nak cofactor, so kita letak terus positif negatif positif tu. Kita darabkan terus. Okay, so macam biasa tutup entry 1, 1, so dapat 4, 5, 0, 6. Okay, lepas tu kita tutup pula. Saya guna warna hijau. Tutup entry 2, 1, 2. So kita akan dapat 0, 5, 1, 6. Okay, boleh nampak tak setakat ni? Boleh. Boleh. Okay. Okay. So sekarang ni, dekat sini. 1, 3. Kita tutup 3. Kejap soalan dia. Ni soalan dia 1, 0, 1. Takut nanti kita main garis-garis tu tak nampak terus dah.
240, 356. Okay. Sekarang 13. Okay, tutup 3. So yang tinggal adalah apa? 0410. 0410. Okay, dah nampak dah. Bagus. Saya rasa saya nak panggil orang lah. Tak pernah panggil orang kan? Aimi Hazika. Entry 21 berapa? 2306. 2306. Okay, thank you. Okay. Haizatul Syahira. Next. 22. Haizatul Syahira. 1316. 1316. Betul ke kawan-kawan? Betul. Okay. Madam tak faham macam mana nak buat. Okay, cepat sangat tu kot. Okay. Siapa yang tak faham lagi boleh raise hand je. Boleh stopkan saya Takutkan nanti kita-kita je yang short sendiri ni. Okay, sekarang ni. Okay, tengok dekat sini Sekarang kita nak fill in minor untuk entry 2, 3. So, maksudnya kita akan tengok kepada 5. Okay. Then, macam biasa, bila kita dah pilih entry dia, kita akan tutup row dan kolom dia. So, bila kita tutup row dan kolom, dia akan tinggal 1, 2, 1, 0. Ini saya baru fill inkan dia punya rumah-rumah dia dulu. Nanti baru kita kira determinant satu-satu. Ethan okey tak setakat ini? Okey, faham. Okey, Ethan, jom kita test awak faham ke tak? Bagi tahu saya 3, 1. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Betul tak kawan-kawan? Macam ajar tadika pula. Betul. Betul kawan-kawan. Okay, so next. Saya rasa semua orang dah nampak Tak nampak tolong angkat tangan tau. Tolong angkat tangan. Angkat tangan raise hand tu. Tekan je dekat situ. Nak angkat tangan betul-betul malu kan sebab tak mandi lagi kan. Okay, so tekan 2, 3. So tak ada orang raise hand, okay. So next adalah okay, dah mandi. Okay, so next adalah 1305. And next one adalah, okay, kita tutup 6. Okay, last one ni kita tunjuk lagi sekali. Kita tutup 6. So, yang tinggal adalah 1204. Okay, so dah clear habis setakat ni. Then, barulah kita kira satu-satu dia punya minor, dia punya determinant bagi setiap satu tu. Positif, negatif. Okay, sekejap saya tulis dulu dia punya rumah. Buat lagi dia punya rumah dia tu. Okay. Kenapa ada positif, negatif, positif? Sebab kita sedang deal dengan minor, cofactor. Kalau minor tak payah ada benda ni. Okay, so sekarang ni masih lagi menggunakan formula yang sama. AD minus BC setiap satu. Okay, semua ni AD minus BC kan. So saya nak kira. Okay, so untuk yang 1 itu kita dapat 24 minus 0. The next one kita dapat 0 minus 5. The next one kita dapat 0 minus 4. Saya terus congak Kalau tak dapat raise hand ataupun terus interrupt je saya. Kau tak faham benda apa pula lah si Faye ni. Okay. So 12 minus 0. 6 minus 3 ataupun kalau ada yang salah tolong je interrupt saya. 0 minus 2. 10 minus 12. 5 minus 0. 4 minus 0. Okay, saya bagi masa 10 saat untuk korang tengok apa benda yang saya dah merepek ni. Okay, done? Yang penting faham? Okay. So, done. Okay, done. Okay, so kita pun kira lah setiap satu. Sekejap, mana Kena tengok jawapan. Kita takut nanti pagi-pagi ni otak kita baru nak apa? Baru nak warm up kan. So kita dapat 24. Lepas tu negatif ni jangan lupa kita jauh sangat pula negatif dia. Okay, negatif ni entry ni punya. So negative 5, so that we'll have 5 here. Madam, Ya saya. yang 33 tu kenapa saya dapat negatif 2? Kejap 4. Kejap kita tutup. 1204.
3 this one Saya dapat 4. Ni kan? Bukan, yang kat depan. 3, 1. 10. Berapa tu? Tutup 2, 3, 4, 5. So dapat 5 minus 5 times 2, 10. 4 times 3, negative 12. This one ke? This one. Cuba tengok betul-betul balik. Betul. Oh, okay. Saya salah Okay. tekan. Okay. Kau salah tekan. Okay. So, negative 4, negative 12, 3, 2. Negative 12, negative 5, 4. So, dah siap untuk cofactor. Okay. Boleh juga check dengan jawapan dengan kalkulator dalam kalkulator ada cara nak kira, cuma kena tahu juga macam dia macam ni je. Senang cerita macam ni. Kalkulator kalau soalan objektif yang sangat membantu. Tapi kalau soalan subjektif kena buat semua-semua ni working ni, dan untuk matematik working sangat penting. Okay. So, done for cofactor. Okay, so sedikit teaser untuk the next yang kita akan belajar nanti. Cofactor transpose, kita panggil dia sebagai adjoint. Yang ini nanti kita akan gunakan somewhere untuk cari inverse. Okay, sekejap lagi kalau sempat. Okay, so done. So next example. Okay, tadi kita cari minor dan cofactor. Lepas tu sekarang ni barulah kita tengok soalan macam mana kita nak cari determinant untuk 3x3 matrix. Okay, kalau determinant 2x2 yang kita buat tadi, kita just guna AD minus BC. This is for 2x2 matrix. Sekarang ni kita ada 3x3 matrix, kita tak bolehlah nak ada AD minus BC sebab kita ada A, B, C, D, E, F, G, H apa semua-semua tu kan. Okay, so apa yang kita akan buat, menggunakan yang kita dah buat tadi, minor cofactor, kita akan menggunakan cara tu. Okay, first sekali, apa yang kita akan buat adalah kita pilih satu row atau column. For example, saya choose row 1. Okay, so determinant Q. Saya pilih row 1. Okay, so kita tengok entry 1, 1 ada apa? 2 kan? So 2. Lepas tu kita tengok, bila kita tutup 2, saya tak nak tulis nanti dia, tak apalah. Okay, bila kita tutup 2, yang tinggal adalah 5, 1, 4, negative 3. Okay, dia kira minor. Dia masih kita kira minor tadi. Tapi kita letak nombor dekat depan dia. Okay, lepas tu sama juga negative 4. Okay, negative 4, kita tutup negative 4, yang tinggal adalah negative 2, 4, 4, negative 3. Saya sengaja jarakkan sebab ada sesuatu saya nak letak kat tengah-tengah tu. Okay, then kita tutup pula entry 1, 3, nombor dia adalah negative 2. So bila kita tutup negative 2 yang ini, kita akan dapat negative 2, 5, 4, 1. Okay, lepas kita dah tutup semua tu, okay, dia macam ni pilih satu row ataupun satu column, lepas tu tengok dia punya entry dia apa, okay, lepas tu tutup entry, then tengok dia punya minor, macam tu. Lepas tu, kita tengok balik cofactor, yang sign cofactor kan kita ada positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif ni kan. Okay, so oleh sebab kita sedang tengok row 1, so kita akan letakkan sign positif, negatif, positif tu pada depan setiap number. So positif, tapi depan tak ada masalah lah. Negatif, positif. Okay, jadi kita akan selesaikan determinant ni menggunakan cara ini. So kita pun buat 2 darab negatif 15 minus 4 minus negative 4 darab 6 minus 16 plus negative 2 times negative 2 minus 20. Okay, so kita pun kira. Okay, kira mana jawapan dia. Dia hilang ada jawapan dia. Okay, kira kan? Sementara saya cari jawapan. Negative 34. Negatif 34. 34. Orang lain dapat sama?
Saya tak jumpa dah jawapan dia dari mana-mana dah ni. So saya percaya je lah Siapa cakap tadi Saya, Adibah. Okay. Adibah cakap negative 34. So hari ni kita percayakanlah Miss Adibah boleh? Semua dapat sama kan? Sama. Sama. Okay. So setakat ni faham macam mana kira determinant? Cari satu row ataupun satu kolom. Lepas tu buat minor kecil-kecil. Jangan lupa darabkan dengan dia punya entry dia. Okay. So ini kalau column 1. Saya tunjuk juga sikit column 2 secara sekali imbas. Okay. So for example saya nak choose column 2 pula. Sepatutnya dia akan bagi yang sama So kalau row 2. So Q. Okay, masih lagi sama. Negative 2. Lepas tu tutup negative 2, negative 4, 1, negative 2, negative 3. Okay, lepas tu tutup 5. 5. So dapat negative 2, 4, negative 2, negative 3. Tutup 4 dapat negative 2, negative 4, 4, 1. Okay. Lepas tu jangan lupa sign dia. Tengok pada row 2. Negative, positif, negatif. So negatif, positif, negatif. So bila kita kira nanti ni saya tak kira lah. Okay, saya just tulis je. So bila kita buat nanti. So kita akan buat 2 times apa plus 5 times apa minus 4 times apa. Macam tu. Okay, so berhati-hati dengan dia punya sign positif, negatif, positif. Lepas tu jangan lupa untuk darabkan dia punya entry bagi setiap row yang kita dah pilih tu. Sebab antara kesalahan dia adalah orang selalu lupa nak darabkan dengan 2, 4, negatif 2 tu. Okay, so kena hati-hati kalau determinant dia kira macam tu. Tapi cofactor adalah yang rumah besar tadi, yang ada bilik banyak-banyak, yang ada positif, negatif, positif tu. Okay? Okay, siap pun untuk example. So saya rasa kita boleh tengok example dekat tutor. Semalam saya rasa saya suruh buat 1 dan 5 kot. Ada ke saya suruh buat 1 dan 5? Bukan suruh, macam cuba-cuba buat sendiri. Ada ke? Ke tak ingat dah? Lepas tu bila saya tengok balik, oh nombor 5 adalah cofactor. Tersalah suruh rupanya. Saya harap tak adalah orang buat lagi ataupun ada yang dah buat, baguslah. Okay, so kita tengok question 5 sama-sama. Matrix A is given as A seperti itu. Given the cofactor matrix of A is itu, where X greater than 0. Determine the values of X and Y. So what we have here, matrix A and cofactor of matrix A. So bila cofactor maksudnya dia ada sign positif, negatif, positif tu. Kita kena alert dia ada positif, negatif sign tu. Okay, so we need to find value X and Y. So value X and Y ada di sini. Dan sini. So maksudnya kita perlu cari cofactor pada sini dan juga sini. Okay, so cofactor cofactor apa ni? Saya tulis C je lah. Okay. C12. Okay. So macam biasa kita buat 1, 2, kita tutup dulu row dan kolom dia. So yang tinggal adalah 2, 2, negative 3, negative 1. Okay, ada saya tertinggal apa-apa tak? Betul tak saya tulis tu? Betul tak saya tulis setakat ni? Betul. Yes, betul tapi tak cukup lagi kan? Ini baru minor tapi sebab kita sedang deal dengan cofactor, jangan lupa cofactor ada positif, negatif, positif tu. Okay, so kita tengok row ni, row 1 column 2, tanda dia negatif. So kena ada negatif dekat depan. Okay, then comparekan dengan cofactor dia, X plus Y. So kita pun selesaikan negatif. So negative 2 minus negative 6 equals to X plus Y panjangnya. Okay. Dan kita akan dapat satu equation dekat sini. Terus tengok jawapan je. Mana dia? X plus Y equals to negative 4. So ini equation yang pertama. Dan kita buat equation yang kedua. Kita tengok balik. Sekarang ni kita akan deal dengan this one. Okay. So this one tutup. So cofactor
3, 2. 1, 2, negative 1, negative 3. Sign dia positif ke negatif? Negatif. Negative. Yes, thank you. So kita comparekan dengan x square. Okay. So settlekan, kita akan dapat x square equals to 1. So x equals to plus minus 1. Bukan 1 sahaja, plus minus 1 sebab kita ada square. So bila ada square, sepatutnya kita akan ada dua value. Okay, so kan, okay, satu benda lagi. Bila kita x square equals to 1, so bila kita nak hilangkan tu, kita akan square rootkan dia kan. So square root dia mesti ada plus minus. Mesti ada dua jawapan dulu. Then barulah kita tengok syarat. Syarat dia kata x must be greater since x greater than 0. Therefore, x equals to 1. Baru kita pilih satu je sebab soalan ada bagi tahu x greater than 0. Okay. Ada sesiapa dia pening ke mana pula dapat 1, mana pula dapat negatif 4? Ini just AD minus BC tu Okay. AD minus BC, AD minus BC. Okay. So, kita dapat x equals to 1, substitute into 1. So, kita akan dapat 1 plus y equals to negative 4. Then y kita akan dapat negative 5. Dah siap. Untuk 5A. Okay, question number 5B. Given a square minus 4a plus I equals to 0, show that a cube equals to 15i minus 4i. Okay, so I is identity matrix, hence we need to find what is the value of matrix A cube. So, daripada a square minus 4a plus I ni, kita nak cari a cube. So, apa yang perlu kita buat adalah, kita rearrange dulu so that kita ada a square equals to 4a minus I. Okay, sekarang ingat aim kita nak cari a cube. So, bila kita nak cari a cube, maksudnya kita kena darab A pada kita punya equation matrix kita ni. So, apa yang kita akan buat? Kita akan darab A. Saya akan darabkan A pada depan kita punya matrix kita. So, A times A square. So, bila kita darab dekat depan, dekat sini pun kita kena letak dekat depan. Okay, kalau sebelah kanan kita darab depan, sebelah kiri pun kita kena darab depan. So, A times 4a minus I. So, kita akan dapat a cube equals to 4a square minus ai. Okay, lepas tu kita tengok balik. Kita ada this one, kita ada a square. Sini pun kita ada a square. Daripada soalan tu, kita ada a square kan. So, kita akan gantikan a square dengan apa yang kita dah rearrange. So, a cube equals to 4 times a square 4a minus I minus ai. Okay, so a cube equals to 16a minus 4i minus ai. Okay, satu benda lagi. ai equals to a. Okay, sebab any matrix kita darabkan dengan I, kita akan dapat matrix tu balik. Okay, ai equals to a. So, dia akan jadi a cube equals to 16a minus 4i minus a. So, a cube equals to 15a minus 4i. Okay, kita selesaikanlah yang a tu. Okay, satu benda lagi. 4i, kita tak boleh buat dia sebagai 4. Kita tak boleh hilangkan i. Sebab 4 adalah constant. Okay, this one is constant. So, bila constant, jangan hilangkan i. Matrix. A is matrix. Matrix tak apa hilangkan I. Constant jangan. So, that's why kita biarkan je dalam 4i assertion untuk the first part. Then dia kata hence find a cube. Find a cube, sorry. So, kita carilah a cube. A cube equals to 15a minus 4i. So, masukkan matrix A kita. 1, 2, 2. 2, 3, 2. Negative 1, negative 3, negative 1. Minus 4. I adalah identity. So, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay. So, kita akan dapat jawapan
11, 30, negative 15, 30, 41, negative 45, 30, 30, negative 19. Okay, so dah siap untuk question number 5. Question 6 adalah determinant. Masih lagi determinant. So, tapi dia deal dengan properties determinant. Okay, ni pun perlu tahu juga. Bila soalan melibatkan properties determinant, kita tak boleh kira determinant tu. Kita kena gunakan apa yang kita dah ada. Okay, so question 6A, given matrix A and determinant A equals to 27. Find the values of X where X is an integer. So, kita nak cari value X dulu. So, apa yang kita akan buat? Kita akan kira determinant. So, for example, we choose row 1. So, row 1, X plus 1, tutup. Kita akan dapat 240X plus 2. Minus negative 1. Tutup, kita akan dapat 3 negative 1, 4X plus 1. Plus 2, sorry. Plus 1. So, tutup ini, kita akan dapat 3, 2, negative 1, 0. Okay. Tapi kita dah tahu determinant dia equals to 27. So, kita pun kira X plus 1. So, 2X plus 2 minus 0 plus 1. 3 times X plus 2 minus 4. AD minus BC ya. Setiap satu ni. AD minus BC. D minus BC. This one also AD minus BC. So, plus 1 times 0 minus negative 2. Okay, so kita pun kira, selesaikan dekat part yang sebelah sana. X plus 1, this one X plus 1. So, 2X plus 4 plus 3X plus 6 minus 4. So, plus 2. Plus 2. Okay, so selesaikan, kita akan dapat 2x square plus 9x minus 11 equals to 0. Okay, ini saya tak tunjuk lah, saya dah terus shortcut je. Expand, rearrange so that satu side lagi kita akan dapat 0. So, kita dapat macam ni, kuadratik. So, kuadratik kita selesaikan. So, kita nak cari value x. So, factorize 2x plus 11. X minus 1 equals to 0. Then we'll get x equals to negative 11 over 2. And x equals to 1. Yeah, so soalan. Adakah kita akan pilih kedua-dua x untuk masukkan dalam kita punya matrix A? Tak. Tak, sebab apa? Sebab you nak integer. Yes, dia nak integer. So, x is an integer. So, the value is x equals to 1. Okay, so bila dah dapat nilai x equals to 1, kita boleh cari, okay, tak perlu. Okay, so dah settle lah macam tu. Sekarang kita nak cari determinant A pula. Okay, untuk cari determinant A transpose, okay, we have determinant A equals to 27. So, kita nak cari determinant A transpose. So, determinant A transpose, kita ada dia punya properties. Properties determinant. Determinant A transpose is equals to determinant A. Sama je. Kita ubahlah row, column, row pun. Kita akan dapat determinant dia masih lagi sama. Okay, so terus buat. Tulis je terus, 27. So, tak perlu kira tak payah kira. Okay, then kita nak cari apa benda? Determinant A square. So, determinant A square sama juga dengan determinant A times determinant A. Okay, so we have determinant A 27 times 27. So, kita akan dapat 7 to 9. Okay, itu maksudnya mencari determinant tanpa menggunakan, tanpa kira balik. Gunakan property sahaja. Okay, question 6B. Given matrix M,
Okay, find set values of M for which inverse of M exists. Okay, so set values ni maksudnya dia nak solution set lah. Okay, what is the value of M yang valid? Okay, so solution set. Then untuk inverse exists. Okay, syarat untuk inverse exists adalah, okay, determinant M exists determinant, sekejap. M inverse exists if determinant M tak boleh sama dengan 0. Okay, so untuk inverse exists, determinant tak boleh sama dengan 0. So sekarang ni maksudnya kita perlu cari determinant M lah. Determinant M tak boleh sama dengan 0. So kira determinant AD minus BC. So M times M minus 1 minus 2 times 6 cannot be 0. So M square minus M minus 12 cannot be 0. So factorize macam biasa je. Yang not equal sign tu tak payah, biarkan je. So kita akan dapat M cannot be 4 and M cannot be negative 3. Okay, so maksudnya sekarang ni M boleh jadi any value. Semua nombor dalam dunia ni boleh kita substitute dalam M. Inverse akan exist. Dengan syarat M tu tak boleh jadi 4, M tu tak boleh jadi 3. So M can be any real number except selain 4 and negative 3. So tu je lah. Kiranya soalan ni, point dia adalah dia nak tekankan syarat untuk inverse exist. Inverse exist, determinant tak boleh jadi kosong. Okay, so done for question 6B.